Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini kita digembur-gemburkan tentang keadaan insiden yang berlaku sebahagian kecil rakyat Malaysia yang telah mengikuti ajaran Sihak. Ajaran Sihak ni kita di Sembilan Malaysia pada 2 tahun lepas kita sudah pergi ke rumah pemilik ataupun pengasas kepada ajaran Sihak ni, yang di mana beliau sendiri telah mengakui kesalahan beliau dan di mana beliau menyatakan bahawa apa yang beliau katakan di dalam media sosial ataupun di mana-mana sosial media itu adalah tidak benar, dengan menyatakan pendirian bahawa seolah-olah sebelum ini tuduhan yang dilakukan adalah berkaitan Allah itu adalah baginda Nabi SAW dan Allah itu adalah Nabi kita, iaitu Muhammad Rasulullah. Ini adalah kenyataan, dan juga ada kenyataan pengasas kepada Sihak ini menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW ini tidak ada kemaluan. Ini adalah satu tuduhan yang berat, tuduhan yang kurang ajar. Kita di Sembilan Malaysia sudah pergi ke rumah beliau di Johor, yang di mana beliau menarik balik dan memohon maaf. Tetapi hari ini kita lihat insiden ini berlaku lagi. Sebelum ni kita juga pergi kali kedua, kita telah membuat laporan polis di Balai Polis Dengkil tak silap saya, yang di mana kita telah membuat laporan tentang perkara yang sama juga berlaku. 4 orang remaja mengakui ajaran yang dia dapat melalui Sihak ini juga, pengasas Sihak ini juga. Jadi ini sudah berlarutan, dan saya kira saya juga tidak menyalahkan kepada pihak yang berwajib, khususnya kepada Jabatan Agama Islam, kerana saya pernah beberapa kali bekerjasama dengan agensi penguasaan iaitu Jabatan Agama Islam ini. Kenapa mereka tidak boleh, bila mereka tangkap dan mereka tuduh di mahkamah, bila Timbalan Pendakwa Raya tuduh di mahkamah tertuduh telah menyatakan pendirian bahawa dia masih Islam dan apa yang disebutkan itu adalah tidak benar. Jadi untuk mengikat ataupun supaya tertuduh ini mendapat hukuman adalah pembuktian dalam segi untuk representasi di mahkamah untuk pembuktian ini sangat sukar. Jadi sebab itu saya pernah diluahkan perasaan oleh pihak berwajib, khususnya kepada Jabatan Agama Islam. Dia kata susah nak buat kes apabila melibatkan ajaran-ajaran sesat. Jadi sebab itu saya kira hari ini perlu ada pengubalan akta, yang di mana pihak yang berwajib iaitu polis di Raja Malaysia boleh mengambil tindakan kepada ajaran-ajaran sesat yang sebegini. Kerana apa? Ia adalah boleh merosakkan masyarakat punya kefahaman tentang agama Islam. Walaupun mereka menyatakan pendirian mereka bukan Islam. Ada juga seperti kita lihat ajaran-ajaran sesat yang lain, dia menyatakan pendirian dia bukan Islam. Sebab itu dia kata ini bukan ajaran daripada agama Islam. Sebab itu amat sukar untuk mengikat mereka ni untuk menerima hukuman, kerana kita sedia maklum di dalam mahkamah ini dia perlu ada bukti yang kukuh untuk menyabitkan kesalahan untuk diberikan hukuman. Sebab itu kita lihat banyak kes-kes yang melibatkan ajaran sesat ini sukar untuk mendapat hukuman. Kita lihat banyaklah kes-kes yang berlaku sebelum ni susah. Sebab apa? Bila kena tangkap, bila pergi ke mahkamah, dia kata saya Islam. Ini kefahaman saya. Ini kefahaman saya tentang Islam. Ini kefahaman saya. Jadi sebab itu untuk dituduh di dalam mahkamah perlu ada pembuktian yang jelas, seperti satu rakaman video ataupun satu pembuktian pengakuan yang dibuat oleh individu-individu yang tertuduh. Jadi sebab itu saya lihat hari ini mekanisme ini tidak boleh berkesan. Sebab apa? Bila ditangkap, dituduh dan dilepaskan. Ditangkap, dituduh, dilepaskan. Ditangkap, dituduh, dijamin, dilepaskan, kerana tidak ada bukti yang kukuh dan jelas untuk menangkap boleh, tetapi untuk menerima hukuman sukar. Jadi sebab itu saya lihat kes-kes yang sebegini yang melibatkan ajaran sesat, kita sedia maklum dalam kurungan 3 dalam perlembagaan kita, agama rasmi persekutuan adalah agama Islam. Agama lain bebas untuk dianuti dan kita perlu menghormati, seperti agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha, agama-agama yang lain seperti Furuk dan sebagainya di Sabah dan Sarawak itu kita faham. Tetapi ada satu ajaran yang di mana dia mengaku dirinya Islam tapi membawa pada penyimpangan yang jelas, iaitu dengan membuat satu kefahaman yang baru yang tidak ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Saya begini, sebenarnya kami di Sembilan Malaysia tidak ada kuasa, tidak ada hak untuk bercakap bila melibatkan Islam ni, sebab kita bukanlah authority person. Kita bukanlah authority yang boleh buat tangkapan, boleh buat ni, tak ada. Tetapi benda ini sangat bahaya, kerana majoriti umum anak-anak muda sebenarnya banyak yang menyimpang pergi ke ajaran yang sebegini, yang menyebabkan hari ini kita lihat berlakunya sangat-sangat kacau bilau di kalangan masyarakat. Sebab itu kita terpanggil, walaupun ada pihak yang menyatakan apa yang semua Malaysia boleh buat. Semua Malaysia bukannya authority person. Semua Malaysia bukannya orang arif billah dalam Al-Quran dan hadis. Bukannya orang faham tentang kefahaman yang lebih jelas dari segi sudut mazhab dan mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanbali dan sebagainya. Betul. Kita memang tak ada authority dan sebenarnya kita tak nak bercakap pun. Tetapi kenapa ini kita perlu cakap? Kerana ini melibatkan Nabi kita. Jadi saya nak beritahu kepada cyber trooper yang suka menghentam orang dekat
dekat media sosial, yang suka menghentam orang di Facebook, di IG, di TikTok dan sebagainya, inilah waktu anda. Kalau anda nak hentam, ini waktu yang paling jelas untuk dihentam, kerana ini melibatkan baginda Nabi SAW, iaitu Nabi kita yang perlu kita lindungi, yang perlu kita cintai, yang perlu kita protect. Ini waktunya. Sebab bila berkaitan dengan Nabi SAW, saya sebagai orang awam sekalipun perlu membuat satu tindakan lah, kerana ini melibatkan Nabi. Saya kira Nabi saya sedang dihina. Saya kira Nabi kita semua sedang dihina dengan satu pengakuan yang menyatakan bahawa Allah itu, iaitu Rasulullah SAW. Ini satu penghinaan. Kita sedia maklum, bila melibatkan baginda Nabi SAW, kita kena ambil peduli. Ini bukan perkara main-main. Ini orang awam ke, orang yang akidah lemah ke, orang yang bukan arif billah ke, bukan orang yang bijak ke, bukan ilmuwan. Bila berkaitan dengan Nabi SAW, kita kena bertindak, kita kena buat sesuatu. Jadi sebab itu kita di semua Malaysia, kita bertindak ini atas dasar apa? Atas dasar sebagai seorang Islam. Nak kata mukmin bukan mukmin, nak kata orang alim bukan orang alim. Bila berkaitan tentang penghinaan kepada Nabi SAW ni berat. Bila ada menyatakan Nabi SAW ni tak ada kemaluan, ini kurang ajar punya satu statement. Kalau nak marah, ini patut kita kena marah. Sebab itu saya nak bagi tahu juga, saya nak ambil kesempatan dalam isu ini, kalau ada cyber terlupa yang dibayar untuk menghentam saya atau menghentam mana-mana pemimpin NGO yang menyatakan kadang-kadang kita ni macam kucing, kadang-kadang kita ni ada masa macam singa, macam kucing. Kita tengok pada keadaan. Kalau keadaan itu dilakukan secara ilmiah, sindiran dan sebagainya, maka kita kena menjawab dari sudut ilmiah dan sindiran, walaupun kita bukan orang yang arif dalam bidang itu. Dan kadang-kadang ada bidang-bidang tertentu yang saya tak perlu jawab. Kenapa? Ada orang yang lebih arif untuk jawab, tapi saya nampak tak ada orang nak ke depan, maka saya perlu ke depan. Tapi dalam isu ini, saya kena ke depan. Kenapa? Ia melibatkan Nabi saya, melibatkan Nabi tuan-tuan, melibatkan Nabi semua umat manusia di seluruh dunia. Jadi kalau kita tak bendung benda ini, kita tidak ambil tindakan kepada perkara ini, maka ajaran Syiah ini akan menyebar. Bila menyebar, apa akan telah terjadi? Kefahaman demi kefahaman yang akan masuk kepada orang-orang muda, kepada orang-orang tua. Saya tengok dalam sedutan video-video, bukan saja orang muda, satu keluarga, mak, ayah, anak, menantu, cucu, semua terlibat. Jadi bermaksud ajaran ini menyimpang jauh dan jelas sesat telah berada di dalam keluarga-keluarga orang Islam yang berada di negara kita. Jadi sebab itu saya nampak hari ini pihak berwajib kena pergi ambil tindakan yang sangat tegas. Bukan sahaja tangkapan, kena fikirkan bagaimana untuk pengasas ajaran Syiah ni menerima hukuman dan dipenjarakan. Sebab apa? Saya tahu dari sudut perundangan tidak ada bukti yang jelas, yang kukuh, maka pengasas ini akan dibebaskan dengan jaminan dan akan dibebaskan dengan bond jaminan. Kerana apa? Kerana kita tahu tidak ada bukti yang kukuh. Dia menyatakan diri dia Islam, tetapi dia menyatakan juga pendirian dia bahawa ini ajaran yang saya fahami, ini ajaran kefahaman yang saya faham. Tuan-tuan tak boleh nak nilai saya dari sudut apa yang tuan-tuan faham, tapi kita kan ada rujukan. Kita ada rujukan. Mana-manalah, kalau daripada kepada mazhab Imam Syafi'i ke, kefahaman dalam Wahabi ke, dalam mana-mana sekalipun, kita jelas Nabi Muhammad SAW ni siapa? Adalah Nabi kita. Umat manusia ni, langit dan bumi ini tercipta kerana cahaya daripada baginda Nabi SAW. Jadi satu manusia yang agung, satu manusia yang telah lindungi kita daripada zaman dulu lagi 1400 tahun lebih lagi, dah lindungi kita, sudah jaga kita, sudah berkorban untuk kita, sudah berlapar untuk kita, sudah memperjuangkan Islam untuk kita. Jadi kalau hari ini saya sebagai orang awam tak ada kesedaran ini, tidak ada tindakan yang dibuat, apabila Nabi saya dihina, apabila Nabi kita dihina, apabila Nabi tuan-tuan dihina, maka apa akan terjadi pada generasi kita pada saat ini? Jadi sebab itu saya ingin mencadangkan kepada pihak berwajib untuk wujudkan satu task force untuk bincangkan perkara ini, kerana dia sudah menyimpang jauh dan dia sedang kaya raya dengan apa yang dia buat. Saya difahamkan harta benda kepada pengikut-pengikutnya diberi kepada dia, kerana perlu percaya bahawa dia konon-kononnya sebagai satu orang yang dikira pemimpin yang akan membawa kepada akhir zaman ini. Jadi ini satu ajaran yang tak benar. Kita tahu mereka ini menggunakan, ini baru dinamakan penunggang agama. Penunggang agama yang sebenar. Saya penunggang agama? Yes, saya penunggang agama. Tapi saya penunggang agama, apa lagi pakaian yang saya nak pakai tuan-tuan? Saya juga penunggang agama. Saya juga menyatakan diri saya Islam. Mungkin Islam yang tidak sempurna, tetapi bagaimana orang mengambil keuntungan daripada menggunakan nama Islam, ambil keuntungan daripada masyarakat, ambil keuntungan daripada orang yang kurang, orang yang jahil, ambil keuntungan daripada orang-orang yang nakkan agama. Ini lebih jelas penunggang agama yang mengaut keuntungan semata-mata untuk kekayaan peribadi dan seluruh ahli keluarga dia. Jadi tuan-tuan, saya minta kepada pihak berwajib wujudkan satu task force. Ada yang kata, Yusof Azmi, kadang-kadang awak ni menggigil, kadang-kadang tak menggigil. Saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan, kalau perkara itu melibatkan Nabi saya kenalah rasa
rasa menggigil. Tapi kalau perkara itu melibatkan tentang kefahaman ideologi politik, melibatkan tentang pergaduhan antara dua parti, melibatkan tentang perebutan kuasa, tentang perebutan siapa nak jadi Perdana Menteri, siapa nak jadi ketua pengarah, siapa nak jadi menteri, itu bukan bidang kuasa saya, tuan-tuan. Saya ni, orang datang buat aduan pada kita, orang buat laporan pada kita, orang bayar perkhidmatan kita untuk kita jalankan kerja-kerja yang melibatkan penipuan, pelaburan, akhlong, perjudian dan sebagainya. Bila melibatkan kebajikan, kita buat secara percuma. Kerana apa? Ia melibatkan apa? Kebajikan yang perlu dilakukan kepada masyarakat. Jadi kalau orang cakap, Yusuf Hazmi, kenapa Yusuf Hazmi kadang-kadang tak menggigit, tak menggeletar? Bang, saya nak bagi tahu, perkara itu bukan boleh kita buat-buat. Benda itu bukan kita boleh suka-suka nak buat. Benda itu datang daripada jiwa kita, daripada qalbi kita yang marah kerana sifat bila Nabi dihina, bila Allah SWT dihina, bila Islam dihina, barulah kita rasa marah. Ini apabila melibatkan perebutan kuasa. Kenapa saya nak beri keuntungan kepada dua parti atau 3 parti atau 4 parti yang sedang bergaduh untuk merebut kuasa, untuk merebut kedudukan? Saya nak masuk campur. Bila saya masuk campur, siapa yang dapat keuntungan? Mereka. Siapa yang dapat kedudukan? Mereka. Siapa yang jadi Perdana Menteri? Bukan saya, orang lain yang dapat. Jadi kalau benda itu memberi manfaat kepada masyarakat yang sedang menderita, orang-orang kampung di seluruh Malaysia, di pedalaman, duduk di perkampungan, mendapat keuntungan, maka perlulah saya bersuara. Tetapi kalau untuk mendapat keuntungan kepada orang yang sedang menabur fitnah, yang sedang berebut kuasa, yang sedang berebut jawatan, untuk apa saya masuk campur? Kerana apa? Saya tahu tuan-tuan boleh fikir sendiri apa yang terjadi dalam negara kita. Yang dapat keuntungan terus mendapat keuntungan, yang mendapat kekayaan terus mendapat kekayaan, yang mendapat jawatan terus mendapat jawatan. Bagaimana dengan orang-orang fakir miskin? Bagaimana dengan keadaan ibu-ibu tunggal? Bagaimana dengan keadaan orang fakir miskin yang duduk kadang-kadang tak ada rumah tempat tinggal? Macam mana? Saya dah pernah cadangkan kepada kerajaan, saya pernah cadangkan kepada kerajaan terdahulu dan kerajaan sekarang. Kalau kita nak buat rumah untuk orang-orang fakir miskin dengan kos sara rendah, yang sangat rendah, dengan kos yang sangat minimum, dengan pembiayaan loan yang sangat rendah interestnya, kita boleh buat dengan kita melabur lebih kurang 5 bilion ringgit ke 6 bilion ringgit untuk kita dapatkan rumah lebih kurang 200,000 lebih unit rumah diberikan kepada orang fakir miskin, dan mereka boleh bayar secara installment dengan kos yang sangat rendah, installment yang sangat rendah, interest yang sangat rendah, memberi manfaat kepada masyarakat. Kalau nak dibergaduhkan, ini saya nak bergaduh. Tapi kalau untuk mendapat keuntungan kepada mereka yang mendapat kuasa demi PRN kecil ini, demi mendapat PRU yang untuk menjadi menteri dalam kabinet menteri ini bukan bidang kuasa saya, tuan-tuan. Jadi sebab tu kena faham kepada mereka yang mengguna fake account, cyber trooper yang dibayar. Jadilah manusia yang malu bila berjuang. Berjuanglah dengan keikhlasan walaupun kita bukan di kalangan orang yang ikhlas. Berjuanglah dengan bersih walaupun kita belum berjiwa bersih. Berjuanglah dengan penuh sifat ingin menjernihkan keadaan demi untuk menyatukan umat, demi menyatukan umat Islam, demi menyatukan bangsa, demi menyatukan kaum-kaum yang ada ini dengan sebenar-benar perjuangan. Mana ada perjuangan yang tidak memerlukan wang ringgit? Beritahu dengan saya. Seorang imam dalam masjid sekalipun, walaupun dia berjuang untuk agama sekalipun, kenapa kita perlu memikirkan gaji mereka? Kerana mereka ada keluarga yang perlu ditanggung, ada isteri yang perlu ditanggung, ada anak yang masih bersekolah, ada rumah yang perlu dibayar. Kenapa hari ini orang yang berjuang sebagai orang agamawan ataupun orang yang berjuang dalam bidang-bidang tertentu, kenapa perlu dibayar gaji sedangkan mereka berjuang? Kenapa perlu dibayar gaji? Kerana mereka ada benda yang perlu dibayari. Isteri anak-anaknya, ahli keluarganya sama, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok daripada top to the bottom, daripada yang paling atas sehingga yang paling bawah sekalipun, semua orang memerlukan kewangan untuk dibayari. Sama kami di Persatuan, kami tidak dibayari oleh mana-mana agensi, kami tidak dibayari oleh mana-mana kementerian, kami tidak dibayari. Jadi kami mencari pendapatan kami daripada hasil jual merchandise kita. Kami mendapat keuntungan daripada servis yang kita buat, perkhidmatan yang kita buat kepada orang-orang yang datang sebagai pengadu ataupun kepada klien kita. Jadi sebab itu tuan-tuan, kenapa kita perlu ambil? Kerana kita perlu survive. Kita perlu untuk membiayai kita punya organisasi supaya kita tidak terikat dengan mana-mana agensi dan juga mana-mana kementerian. Sebab itu bila menyebut tentang perkara ini kena jelas. Sama juga dengan tuan-tuan yang cyber trooper yang dibayar gaji untuk menghentam orang, dibayar gaji untuk menghina orang, dibayar gaji untuk bercakap benda bukan fakta. Saya nak tanya tuan-tuan, mana lebih baik? Orang yang berjuang, contoh, saya ambil pada contoh, imam yang mengajar kebaikan, yang mengajar kepada kebaikan, yang beri tausiah itu dibayar gaji, berjuang, ataupun orang yang dibayar gaji untuk menghina dan mengutuk, mencaci maki orang yang menaburkan fitnah, menggunakan profil fake account untuk menghentam orang sana sini. Mana lebih baik? Jadi kalau tanya pada saya lebih memilih tok imam di masjid ataupun perjuang-perjuang yang di jalanan, aktivis-aktivis di jalanan yang dibayar gaji tetapi mereka seimbangkan di mana perjuangan dan mereka seimbangkan juga keperluan daripada tuan-tuan yang hari ini yang menggunakan hanya jari jemari menyebarkan fitnah. Setiap
malam tuan-tuan tidur dalam keadaan orang-orang tuan-tuan hina dan orang telah menyebarkan keaiban manusia yang sedang dihina. Tak kira lah orang tu siapa sekalipun, tuan-tuan nak hina menteri sekalipun, Perdana Menteri, tuan-tuan kena fikir yang tuan-tuan lakukan itu adakah perkara yang baik ataupun tidak baik, batil ataupun bukan, hak ataupun batil. Sebab itu saya nak bagi tahu, kalau nak rasakan kegigilan pada tubuh badan, tanya pada diri sendiri, apa yang tuan-tuan lakukan kepada umat, apa yang tuan-tuan lakukan kepada umat manusia. Adakah tuan-tuan buat itu secara perkara yang relevan, perkara yang baik? Kalau tuan-tuan tak buat perkara yang baik, jadi saya bercakap, sedarlah diri, berhentilah bercakap perkara yang tidak mendapat manfaat. Ingat, apa yang kita tulis, apa yang kita kata, itu akan disebarkan dan akan dipertayangkan di yaumul akhirah, dan itu akan menjadi perbualan di dalam manusia. Ketika tuan-tuan tidur, manusia sedang lagi bercakap tentang perkara buruk yang tuan-tuan posting, yang tentang perkara buruk yang tuan-tuan komen. Dan tuan-tuan kena ingat, profil yang tuan-tuan gunakan itu adalah manusia yang tidak bersalah, orang-orang yang tidak bersalah, tetapi mereka ini dalam keadaan tuan-tuan tak sedar, tuan-tuan telah menyumbang semua pahala tuan-tuan kepada mereka, sedangkan mereka tidak bersalah. Kadang-kadang menggunakan profil suami isteri daripada pelajar universiti, menggunakan profil suami isteri daripada orang yang diposting sedang bercuti, yang tak ada kena-mengena. Inilah perkara yang saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Hari ini kalau tuan-tuan nak berjuang, ini masa dia. Gunakan jari jemari tuan-tuan ni, ada ajaran sihak. Pengasasnya hari ini telah melakukan perkara yang salah, berdosa, syirik kepada Allah, dan menyatakan Allah itu adalah Muhammad. Jadi sebab itu tuan-tuan, ini kalau nak diperjuangkan. Tapi saya bukan suruh tuan-tuan pergi hentam Jabatan Agama Islam. Jabatan Agama Islam, saya pernah duduk orang mereka melakukan kerja dan tanggungjawab. Tapi hari ini pihak pendakwaan kalau ingin mendakwa, mereka perlu bukti yang kokoh. Sebab itu hari ini apa yang kita boleh buat, kita cuba rumuskan supaya perkara ini wujudkan satu task force yang baru dan pengubalan akta yang baru untuk ajaran sesat yang sebegini. Kerana apa? Kerana ini jauh menyimpang daripada ajaran Islam. Agama rasmi persekutuan kita dalam kurungan 3 kita adalah agama Islam. Kalau perkara ini masuk kepada anak-anak muda, kepada orang-orang di bawahan ini, kepada pekerja-pekerja di dalam kawasan buruh, kilang dan sebagainya ini, penoreh getah, orang-orang yang berada di perkampungan, maka ia akan merosakkan masyarakat kita, akan merosakkan imej negara kita. Jadi tuan-tuan, ini perlu dengan kadar segera saya mohon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia supaya melihat perkara ini perkara yang sangat serius. Kerana hari ini Nabi kita adalah yang paling tinggi. Kalau dihidupkan seluruh umat manusia daripada Nabi Adam sampailah kepada zaman Nabi Isa, tidak ada orang yang lebih tinggi dan mulia di sisi Allah melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di negara kita yang di-Pertuan Agong yang paling dimuliakan di sisi kita semua ini, ataupun raja-raja Melayu kita yang dimuliakan, ataupun Perdana Menteri kita yang dimuliakan, ataupun ahli jawatan kuasa dalam kabinet, ataupun ahli DUN, ataupun mana-mana daripada top tu daripada bottom, tidak ada seorang yang lebih mulia di sisi Allah melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mengharapkan supaya perkara ini dilihat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya mohon perkara ini dilihat oleh yang di-Pertuan Agong dan kepada raja-raja kita di seluruh Malaysia yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai. Kerana apa? Kerana ajaran sihak ini sudah membawa ajaran yang menyimpang jauh jelas sesat dan menyebabkan hari ini kita terpanggil, rasa terhina apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina sebegitu rupa, seolah-olah Nabi ini tidak ada kesan kepada mereka membawa satu ajaran ini. Jadi saya mohon kepada pihak berwajib dalam Majlis Keselamatan Negara untuk memanggil Jabatan Agama Islam dan memanggil polis di Raja Malaysia dan memanggil pihak immigration. Kerana apa? Ini ada rangkaian mereka, dan saya sedia maklum mereka akan selalu lari kepada luar negara apabila mereka dicari, diburu oleh pihak berwajib. Sebab itu Majlis Keselamatan Negara panggillah PDRM, panggillah Jabatan Agama Islam, panggil Jabatan Agama Islam, ketua pengarahnya, panggil polis di Raja Malaysia dan panggil Jabatan Immigration untuk meeting, dan mohon untuk panggil juga Jabatan Peguam Negara untuk mengadakan sidang mesyuarat tertutup bagaimana untuk membendung, menangkap, menuduh, memberi hukuman kepada pengasas dan mereka yang telah merekrut ajaran-ajaran ini dah pergi ke pelosok seluruh negeri di seluruh Malaysia ini. Sebab itu saya minta tindakan tegas perlu diambil dengan kadar yang segera. Kalau kita boleh buat perkara-perkara tertentu secara drastik, kenapa kita tidak boleh apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang hina? Saya yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Saya yakin yang di Pertuan Agong orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pasti institusi raja-raja Melayu di seluruh Malaysia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua orang mencintai dan mengagungkan. Saya mohon supaya memberi arahan kepada Majlis Keselamatan Negara untuk menghimpunkan agensi-agensi ini untuk dibincangkan untuk mereka yang terlibat dalam ajaran Syiah ini, daripada pengasas kepada semua orang yang membuat rekrutmen ini. Mereka ini ditangkap, mereka ini dituduh dan menerima hukuman yang setimpal. Kerana apa? Tidak boleh berkompromi dengan mereka lagi. Kerana apa? Ajaran ini sudah menyimpang jauh. Saya sudah pergi melalui proses membuat siasatan kepada mereka. Saya pergi ke kilang mereka jual air dan produk-produk ini hanyalah dummy saja. Tujuan utama mereka hanyalah untuk mengambil keuntungan kepada pengikut-pengikut mereka. Kalau ada tanah, diberinya tanah. Kalau ada kereta, diberinya kereta. Kalau ada rumah, diberinya rumah. Kalau ada duit, diberinya duit. Kenapa? Kerana ajaran ini adalah satu ajaran yang seolah-olah mengabdikan diri mereka kepada pengasas, dan seolah-olah ajaran ini adalah ajaran yang jelas, murni, bersih, sedangkan tidak ada kesuciannya. Apabila kita berani meletakkan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, ini satu penghinaan yang besar. Jadi saya mohon diambil tindakan dengan kadar segera, dan saya mohon juga kepada semua yang terlibat untuk menyebarkan berita ini menjadi perkara yang sensasi supaya mereka-mereka yang terlibat ini ditangkap dengan kadar yang segera. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.